Empat orang tak sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Sir. Okey, suara saya jelas, boleh dengar? Jelas. Okey, baik. Ni ada yang tak sempat scan ke? Tak boleh masuk? Ya, selamat Hari Raya semua, bagaimana, okey ke? Ni dah balik kampus ke belum ni? Belum, Sir. Esok balik. Oh, esok balik. Naik apa balik esok tu? Naik bas. Oh, naik bas daripada? Anis daripada mana? Johor. Daripada Johor, Ni yang lain? UiN ni pun sunyi je, tak ada orang pun. Oh, 13. Oh, lambat lagi, 13 lambat lagi, 13, Oh, 12, 13, 14. Oh, betul lah. Oh. Okey, baik, kita sambung, kita masuk pada penulisan popular, okey. Penulisan popular ada dua, satu rencana, lagi satu kita akan sentuh tentang berita. Okey. Hari ni kita sentuh tentang rencana dululah. Berita tu macam berat sedikit. Tapi tak adalah berat mana pun, lebih kurang je. Tapi rencana ni kita mungkin boleh mudah faham sikit lah kot. Okey, kita biasa baca rencana, kita biasa baca artikel dekat majalah, itu rencana lah. Penulisan popular lah tu. Okey. Okey, ada yang tak sempat scan ke? Kenapa bilangan tak tally ni? Tak synchronize, dengan yang ada dengan yang scan? Ada yang tak sempat scan ke? Kena check juga ni. 23, 23. 4 orang tak scan? 23. Hafiz tak ada Dini tak ada, Dini ada tak? Hafiz tak ada? Hafiz tak ada, Akmal pun tak ada. Ketua tak ada, penolong pun tak ada. Okey, tak apa, kita sambung. Kalau boleh habiskan hari ni. Sebab saya ingatkan minggu depan kita kena present juga buku cerita kanak-kanak. Kita dah masuk minggu ke-7 minggu hadapan. Minggu ni dah minggu ke-6. Takut tak sempat nanti. Asyik ulun buat buku cerita, yang lain tak buat pula. Okey. Sepatutnya tugasan kedua tu awak dah boleh mula dah. Okey, tugasan kedua awak dah ada pasangan sendiri kan. Bertiga-tiga orang tu dah ada dah geng masing-masing, dah boleh mula dah nak buat apa dan sebagainya. Okey, baik, kita pergi pada penulisan popular. Hari ini saya akan sentuh tentang penulisan rencana. Okey, rencana juga dianggap sebagai penulisan popular. Okey, penulisan popular ni dia tidak berada di tengah-tengah. Dia tidaklah terlalu ilmiah dan juga tidaklah terlalu tak berapa nak ilmiah. Dia berada di tengah-tengah ni. Dia bukannya sesuatu yang fiction, yang bebas nak tulis apa pun, yang bebas yang tidak bersangkutan dengan hukum tata bahasa, itu adalah fiction, dan dia juga tidaklah sesuatu penulisan yang berstruktur, seperti penulisan ilmiah. Okey, jadi dia berada di tengah-tengah. Kalau kita nak buat perbandingan antara penulisan popular, penulisan ilmiah dan juga penulisan kreatif, dia berada di tengah-tengah. Okey, dia tak berapa ilmiah sangat, dia tak berapa nak terlalu longgar seperti penulisan fiction. Okey, penulisan kreatif. Okey, jadi dia berada di tengah-tengah dia. Okey. Belum masuk lagi kan bab ni? Tiba-tiba dah masuk dah bab ni. Tak masuk lagi kan? Belum, Sir. Belum kan? Okey. Baik, kita tengok konsep dia, konsep rencana. Menurut Eichel dan Anderson, Anderson 2000, berita ringan yang mengupas isu-isu tentang manusia, tempat dan perkara-perkara yang membentuk dunia negara atau masyarakat. Okey, dia masih lagi bercakap tentang berita. Okey, nanti kita akan bercakap tentang penulisan berita. Okey, tetapi berita yang ringan. Okey, mengupas isu-isu tentang manusia, tempat dan perkara yang membentuk dunia negara atau masyarakat, tentang alam sekitar, tentang gempa bumi, tentang masyarakat lah tu. Mus Khairil Samani, ni orang Indonesia ni, 2002 berencana tarifkan sebuah penulisan yang terperinci tentang sesuatu perkara yang benar
yang boleh membolehkan penonjolan kepribadian penulis sama ada melalui pandangan yang diutarakannya tentang persoalan yang digarapnya ataupun menerusi gaya yang digunakannya. Okey, secara tidak langsung Mus Khairini Samani ni dia melihat rencana itu adalah suatu bentuk penulisan yang secara tidak langsung merupakan pandangan penulis itu sendiri. Okey. Kalau penulisan ilmiah kita kena ada kita boleh bagi pandangan tetapi dalam masa yang sama kita harus ada sokongan hujah-hujah sokongan. Okey. Tetapi dalam penulisan rencana ni secara tidak langsung kita dapat melihat pandangan penulis itu secara totalnya. Okey. Tanpa disokong oleh sesiapa. Memang itulah pandangannya, pandangan sejati daripada dia sendiri. Okey. Tanpa disokong oleh sesiapa pun. Okey. Secara tidak langsung kita dapat melihat pandangan dia yang pertama, yang keduanya kita dapat melihat gaya bentuk penulisan dia bagaimana dia mengupas sesuatu isu itu tanpa dibantu oleh hujah-hujah orang lain dia kupas sendiri bagaimana gaya garapan gaya penulisan dia bagaimana. Okey. Seterusnya Menture 1984, cerita yang dikarang berdasarkan kejadian sebenar untuk menunjukkan aspek kemanusiaan dan juga aspek manusia dan juga kemanusiaan. Okey. Contohnya dia nak bercakap tentang gempa bumi. Okey. Gempa bumi yang berlaku di mana? Di Jepun contohnya. Itu adalah perkara yang benar. Okey. Perkara benar disampaikan dalam berita, dalam surat khabar dan sebagainya. Okey. Tetapi dia nak tulis artikel rencana. Okey. Jadi dia pun tulislah tentang gempa bumi tersebut. Okey, tetapi dia tidaklah terikat seperti berita. Berita kena beritahu berapa yang terlibat, siapa yang terlibat, bagaimana berlaku, bila, di mana, mengapa berlaku dan sebagainya. Benda-benda yang masih lagi berlandaskan fakta. Okey, tetapi dalam rencana ini mungkin dia bercerita tentang dari sudut yang lain. Apa pandangan dia terhadap gempa bumi yang berlaku. Okey, mungkin dia nak bercerita tentang dari segi sisi kemanusiaan, bagaimana negara-negara jiran ataupun dunia secara umumnya memberi bantuan kepada Jepun, menyalurkan bantuan terhadap mangsa-mangsa yang terlibat dengan gempa bumi di Jepun dan sebagainya. Okey, secara tidak langsung dia melihat dari aspek manusia dan juga kemanusiaan dekat situ. Okey. Baik, seterusnya Mustafa Suhaimi bentuk tulisan yang biasanya berukuran lebih panjang dan terperinci daripada berita, mengandungi buah fikiran, ulasan huraian atau penciptaan yang biasanya berdasarkan peristiwa benar. Masih lagi bercakap tentang peristiwa yang benar. Okey, maksudnya perkara yang terjadilah, kemudian diulas berdasarkan pandangan peribadi dan sebagainya. Okey, bentuk tulisan yang biasanya berukuran lebih panjang dan terperinci daripada berita. Okey, selalunya rencana ini dia akan dibandingkan dengan berita. Kedua-duanya ada tulisan popular, dia akan bandingkan dengan berita. Tetapi rencana ini lebih panjang, lebih terperinci. Sebab apa? Sebab dia ada elemen-elemen bercerita, kemudian ada aspek-aspek manusia dan kemanusiaan yang disentuh dan sebagainya. Berbanding berita, berita lebih ringkas kerana kita harus padat berita dan menjawab persoalan apa, siapa, bagaimana, di mana dan sebagainya. 5W 1H tu berita. Okey, nanti kita akan sentuh tentang berita. Okey, kita pergi dulu pada rencana. Okey, tujuan penulisan rencana yang pertama menyampaikan maklumat tertentu kepada pembaca, yang kedua meyakinkan pembaca tentang isu-isu terkini. Okey, tentang isu apa? Mungkin tentang isu kenaikan harga barangan, harga barang runcit dan sebagainya. Okey, jadi mungkin ada sesuatu yang hendak disampaikan. Okey, kita ni masyarakat kadang-kadang tak faham kenapa nak naik harga, tiba-tiba nak naik harga, mentang-mentang nak raya apa naik harga dan sebagainya. Okey, kita tak melihatnya daripada skop ekonomi, bidang ekonomi, skop yang secara meluas dan sebagainya. Jadi kita sebagai pakar ekonomi ataupun ahli ekonomi, kita harus menjelaskannya kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi kita menyampaikan maklumat tertentu kepada pembaca. Kemudian kita meyakinkan pembaca tentang isu-isu yang terkini. Okey, tentang kenaikan harga barang runcit dan sebagainya. Okey, bukan sengaja nak dinaikkan dan sebagainya. Ada faktor-faktor tertentu, ada rangsangan yang menyebabkan mengapa perlu dinaikkan harga barang dan sebagainya. Okey. Baik, itu adalah tujuan penulisan rencana. Seterusnya, ciri-ciri rencana. Okay. Kreatif subjektif beri maklumat menghibur, segar, panjang 20 hingga 40 perenggan penutup.
Ada penutup lah, ada pendahuluan, ada isi dan juga ada penutup. Kreatif ni mungkin dari segi sudut penyampaian dia, mungkin dari segi tajuk dia. Kalau penulisan email kita tak boleh nak buat kreatif sangat. Maksudnya dekat sini kreatif dari segi tajuknya, mungkin kita nak buat bentuk persoalan. Itu kreatif lah tu, berdasarkan idea kita. Jadi benda tu tak salah, tak menjadi satu kesalahan, sebab kita nak menarik minat pembaca untuk baca artikel kita, rencana kita. Ataupun kita masukkan dialog, dialog dekat pendahuluan, ataupun kita nak buat satu situasi, kita masukkan situasi dekat awalnya dan sebagainya. Itu berdasarkan kreativiti kita lah. Subjektif, tidak terikat, memberi maklumat, menghibur, segar. Penutup segar ni sebabnya berdasarkan fresh lah, sesuatu benda yang baru lah. Sesuatu benda yang baru, yang masih lagi hangat diperkatakan, ataupun sesuatu isu yang jarang dikupas. Itu maksud segar dekat sini. Format rencana. Rencana utama tidak mempunyai format yang khusus berbanding laporan berita. Tajuk kecil penting dalam rencana utama kerana ia berfungsi untuk membezakan bahagian-bahagian tertentu dalam rencana. Rencana utama lebih panjang daripada laporan berita. Dia masih lagi menghubung kaitkan atau membandingkan dengan berita. Memperlihatkan kepanjangan sesuatu rencana lebih panjang daripada berita. Rencana utama ditulis untuk penerbitan tertentu. Rencana utama mengandungi 3 bahagian utama macam biasa pendahuluan, isi, penutup. Ada bahagian kepala, bahagian badan juga bahagian kaki. Jenis-jenis rencana, ada profil, personality terkenal, kisah kemanusiaan, cerita lanjutan, mungkin ada cerita pasal apa-apa ke, kemudian ada lagi sambungannya, kemudian analisis berita. Kita dah ada laporan berita sekian-sekian, kemudian kita nak ulas balik berita tersebut. Jadi secara tidak langsung rencana itu akan lebih panjang daripada berita tersebut lah. Kita menganalisis balik. Analisis tentang apa? Tentang kemalangan. Kemalangan sempena perayaan contohnya. Jadi kita menganalisis bagaimana berlakunya kemalangan, bagaimana, kenapa kadar kemalangannya meningkat ketika musim perayaan. Jadi kita menganalisis. Salah satu faktornya kerana peningkatan kadar kenderaan di lebuh raya. Itu yang pertama. Yang keduanya mungkin dari segi ketidakcaknaan kita terhadap kenderaan kita, tidak semak lah terlebih dahulu sebelum ke perjalanan dan sebagainya. Tak hantar ke bengkel dulu, tak cek itu, tak cek ini, tak cek air, tak cek minyak hitam, tak cek itu, tak cek enjin, tak cek apa, tak cek tayar, dan sebagainya, tak cek angin dan sebagainya. Jadi kita menganalisis. Kemudian rencana tentang sejarah. Kemudian cerita-cerita terkini lah. Cerita-cerita yang hangat diperkatakan. Penerbitan rencana. Kita boleh hantar dekat majalah, kita boleh hantar dekat surat khabar. Surat khabar berita harian pun ada juga, ruangan untuk rencana. Utusan Malaysia pun ada juga, ruangan untuk rencana. Kemudian majalah-majalah khusus lah. Majalah-majalah ni pun ada yang dah tak ada, dah berkubur dah. Majalah umum, majalah masa dah tak ada dah. Dewan Masyarakat masih lagi ada. Times ni ada lagi ke? Reader Digest ni ada lagi rasanya. Majalah khusus, majalah PC ada lagi ke? Majalah PC tak ada dah. Terbitan Karangkraf dah tak ada dah. Dewan Kosmik masih lagi ada. Joran yang pancing tu, tak tahu ada lagi tak ada. Majalah Perniagaan Fortune, tak tahu ada lagi tak ada. Majalah dalaman, majalah fakulti, mungkin dekat universiti kita ataupun dekat inasis kita, ada majalah, terbitkan majalah. Dulu zaman saya ada jugalah. Saya dulu Bank Rakyat. Jadi kita orang adalah JKPS usahakan jugalah terbitkan buletin dan sebagainya. Kemudian akhbar utama lah. Mungkin ada yang berminat untuk menulis rencana, bolehlah cuba. Tetapi apabila kita nak hantar rencana tu, kita kena pastikan kita dapatkan dahulu majalah tersebut, akhbar tersebut, kita baca dahulu. Secara tidak langsung kita boleh tahu style bagaimana yang nak, tajuk yang bagaimana sesuai untuk dihantar dan sebagainya. Jangan hantar je. Tapi sebelum hantar tu kita baca dahulu majalah tersebut, khabar tersebut. Sebab kita nak tahu dulu bagaimana konsepnya dan sebagainya. Agar tulisan kita tak lari pada konsep majalah ataupun surat khabar tersebut.
Dari segi kepanjangannya, ada setengah tu ruangannya kecil saja, jadi tak boleh nak tulis panjang-panjang. Okey, unsur-unsur rencana, apa yang perlu ada pada sesuatu rencana, yang pertamanya ada tajuk utamanya apa, ringkas dan padat, okey, tetapi boleh juga diubah untuk menjadikan lebih menarik, okey, mungkin letak rima ke, tajuk yang berirama ke, hujung hujung perkataan tu bunyinya sama, ataupun mungkin juga suatu persoalan, di hujungnya ada tanda soal dan sebagainya untuk menarik perhatian, perenggan pendahuluan mesti menarik perhatian, okey. Tajuk kecil, menunjuk pembagian antara perenggan dan juga isi, merumus semula isi-isi mungkin 1-2 ayat, mungkin satu perenggan, grafik kalau ada, ilustrasi yang mengiringi penulisan. Cara-cara penyediaan rencana, yang pertama pemilihan tema, okey. Kita nak tulis tentang apa ni? Tentang alam sekitar ke, tentang apa, bencana alam ke, itu adalah tema, okey. Tajuk besar, okey, kemudian barulah kita pergi kepada pendahuluan, okey. Pendahuluan cerita pasal apa, kemudian pada ayatnya, kemudian maklumat latar belakang, kemudian gunakan pertalian, tautanlah, antara perenggan demi perenggan harus ada tautan, antara ayat ke ayat harus ada tautan, macam mana kita tahu ada tautan atau tidak, cara mudahnya apabila kita baca kita tak rasa melompat, okey. Contohnya kita baca ayat yang kedua, ayat ketiga, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, tiba-tiba bila kita baca ayat kelima, kita rasa macam benda tu dah berlari, daripada ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat tadi. Okey, itu adalah ayat yang tidak bertautan. Okey, tak ada tautan antara dengan ayat yang sebelumnya. Okey, kemudian guna transisi. Okey, transisi ni adalah apa, macam kata hubung, okey, kata hubung apa itu, itu adalah transisi. Okey, nanti akan ada satu slide tu ada banyak contoh kata hubung dan sebagainya, penanda wacana transisi. Okey, contoh dia transisi ni adalah satu perubahan, contoh macam ni, dia macam satu benteng lah. Okey, transisi ni adalah satu benteng. Okey, contoh ayat, saya suka makan laksa, saya tidak suka makan spaghetti. Okey, itu ada 2 ayat kan? Okey, ada 2 ayat, saya suka makan laksa, saya tidak suka makan spaghetti. Okey, tetapi apabila kita nak menjadikannya 2 ayat, okey, jadi harus di tengahnya harus ada transisi. Okey, transisi itu adalah satu benteng di pertengahannya. Okey, saya suka makan laksa, tetapi saya tidak suka makan spaghetti contohnya. Jadi tetapi itu berperanan sebagai penanda wacana transisi. Okey, yang tu jelas? Itu dikatakan dengan transisi itu. Okey. Suatu pembahagian lah, suatu pembahagian. Okey. Baik. Kemudian boleh juga gunakan dialog, kemudian gunakan suara. Suara ini bukannya awak letak suara awak rakam, okey, bukan. Maksudnya dalam tulisan awak itu ada suara awak. Okey, awak menyatakan pandangan awak, pendirian awak. Okey, itu dikatakan dengan suara. Okey, tamatkan dengan petikan bahagian pertalian yang lain. Okey, tak kisahlah tamatkan dengan apa pun. Selalunya kita tamatkan kalau cara biasa tu kita rumuskan baliklah. Okey, kita merumuskan secara keseluruhannya. Okey. Penulis menentukan pilihan tema dengan menggunakan soalan berikut, benarkah rencana ini ditulis? Okey, kita nak pilih tema tu kita kena tanya balik. Okey, kita memang kita dah tahu dah kita nak tulis tentang apa, kita dah ada dah tema kita dalam fikiran kita. Tetapi selepas itu kita kena tanya balik. Pernah tak orang tulis benda ini? Kalau orang pernah tulis, kita jangan tulis lagi. Apakah manfaat ataupun kepentingan kita nak menulis orang yang menulis penulisan yang pernah orang tulis? Okey, tak ada manfaatnya. Okay, jadi apabila kita hantar dekat majalah ke dekat surat khabar pun, editor takkan terima, sebab apa? Orang dah pernah tulis, lepas tu tiba-tiba kita pun nak tulis juga benda yang sama. Okey, jangan harap, jangan bermimpi. Okey, jadi editor akan buat kerja mudah, dia tak akan siarkan penulisan awak. Okey. Kemudian kita tengok ada tak daya penyarik, dalam rencana kita tu. Okey, mungkin temanya sama, tetapi ada kelompangan lain yang cuba kita ruahkan, kita lihat dari skop yang berbeza contohnya. Okey, kemudian bagaimana pula dari segi daya penarik yang lain, mungkin dari segi bahasanya, okey, ataupun dari segi tajuknya dan sebagainya.
Okey, kemudian khalayak pembaca kita kena tahu sasaran pembaca kita siapa. Okey, kalau kita nak hantar ke majalah A, secara tidak langsung kita dah boleh agak dah boleh target dah. Pembaca kita siapa? Siapakah yang membaca majalah A dan sebagainya. Okey. Contoh awak nak tulis tentang menabung. Okey. Menabung kemudian awak nak hantar dekat Dewan Pelajar. Okey, Dewan Pelajar ini golongan khalayak pembacanya, sasaran pembacanya adalah golongan kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Jadi apabila awak nak menulis rencana tentang menabung, kemudian khalayaknya adalah golongan kanak-kanak 12 tahun ke bawah, secara tidak langsung awak kena tengok balik ayat-ayat dia. Awak kena balik tengok terma-terma yang awak gunakan. Adakah sesuai? Adakah mudah difahami oleh golongan yang berusia 12 tahun ke bawah. Okey. Tak bolehlah nak guna terma-terma yang terlalu ekonomi, yang terlalu apa lagi, yang terlalu ekonomi lah, konsepnya yang tidak difahami oleh golongan kanak-kanak. Okey, kemudian harusnya bernilai. Okey, penulis mesti menyoal diri mereka atau penyunting mereka mesti bertanya kepada mereka, apakah nilai cerita ini? Adakah tema cerita terlalu sempit atau terlalu umum hinggakan ianya tidak bernilai. Okey, kita kena menilai balik penulisan kita. Bagus tak penulisan kita ni? Okey, bermanfaat tak untuk pembaca? Itu dikatakan dengan bernilai tu. Okey. Ini dia bagi contoh dan sebagainya. Nanti boleh baca balik. Okey, ini gunakan pertalian. Penanda transisi parafrasa dan petikan sering digunakan untuk bukan atau perenggan dengan perenggan yang lain. Pertalian digunakan dalam rencana utama untuk membuka isi dengan kesimpulan. Pertalian ini boleh hadir dalam bentuk individu, peristiwa atau perkara dan biasanya menjelaskan tema cerita. Okey, ini ada contoh, nanti boleh baca balik. Okey, ini ada penggunaan penanda transisi. Okey. Contoh penanda transisi kat sini, sementara itu justeru juga dan tetapi ada kalanya kan. Okey, ini pun termasuklah kata hubung dan sebagainya. Okey. Perasaan yang digunakan termasuklah pada jam 8 malam susulan pada peristiwa itu. Ayat yang digunakan misalnya ialah saksi menguraikan kejadian yang berlaku pada hari itu dan pihak polis memberikan laporan tentang naas yang berlaku. Okey, kalau kita tengok ayat ini secara tidak langsung kita dapat melihat ada dua peristiwa. Okey, ada dua peristiwa, ada dua keadaan yang berbeza. Okey. Jadi ini dan dekat sini dia tak highlight pun dekat sini. Okey, dan ini mana mewakili ataupun berdiri sebagai penanda transisi. Okey. Baik, dekat sini faham jelas? Penanda transisi, penggunaan dialog, penggunaan suara penulis, ada ulang balik. Okey, seterusnya kita kena menyemak balik rencana kita. Kita lihat berstrukturnya, ada tak pendahuluan, isi dan juga penutup. Kadang-kadang tu tak ada pun. Kadang-kadang terus je tulis, isi saja, pendahuluan tak ada. Okey, penutup tak ada isi saja. Okey, kita kena tengok balik strukturnya bagaimana. Ataupun kita lihat balik pada format yang dikeluarkan oleh majalah tersebut ataupun surat khabar tersebut. Formatnya bagaimana? Okey, kadang-kadang setiap penerbitan itu dia ada format yang tertentu. Okey, penjelasan ada tak kita huraikan sesuatu hujah yang kita sampaikan tu dengan jelas dan mudah difahami. Okey, kita kena lihat dari segi khalayak pembaca macam saya cakap tadi sesuai atau tidak penulisan kita, temanya bagaimana, terjemahannya bagaimana, kadang-kadang terjemahan kita tak betul. Okey, terjemahan kita secara direct kita guna Google Translate. Walaupun kadang-kadang Google Translate tu betul juga Google Translate ni sekarang ni dia okeylah sedikit berbanding 10 tahun 10 tahun ke. Dalam 5, 6, 8 tahun sebelum ni agak teruk jugalah Google Translate tu sekarang ni dia macam okey sedikit. Tapi okey sedikit pun kena juga betulkan balik. Okey. Jadi terjemahan ini kita kena melihat banyak skop. Okey, apabila kita menterjemahkan sesuatu ayat kita tak boleh nak terjemahkannya secara direct. Okey. Kita kena lihat dari segi konsep budayanya, konsep penggunaannya. Okey, contoh kita nak translate peribahasa bahasa Melayu. Mana boleh
Peribahasa bahasa Melayu ada peribahasa dalam bahasa Melayu saja. Dalam Inggeris ada peribahasa mereka sendiri. Jadi kita tak boleh secara direct menukar peribahasa tersebut. Sebaliknya kita mencari peribahasa dalam bahasa Inggeris, bidalan dalam bahasa Inggeris ke yang seakan-akan yang sehampir sama mau maksud dengan peribahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Kalau kita nak translate lah, tiba-tiba dalam ayat itu ada peribahasa contohnya. Okey. Kemudian tengok klise ataupun tidak, pandangan kita dan sebagainya. Kemudian kita lihat balik dari segi kutipan yang kita gunakan, mungkin kita ada merujuk mana-mana. Okey. Mungkin juga kita ada masukkan hujah sokongan dan sebagainya. Jadi kita lihat balik betul ataupun tidak apa yang kita sampaikan, ayat aktif, ayat pasif, bukan positif, pasif. Okey. Kemudian kita melihat dari segi sudut euphemism, masuk ke sirat dan sebagainya. Betul ataupun tidak apa yang kita siratkan, ataupun sesuai ataupun tidak, ataupun difahami ataupun tidak. Okey. Euphemism ni macam kata berlatih lah. Lebih kurang kata yang berlatih. Okey. Kemudian pembaziran perkataan, kita lihat balik, ada tak ayat yang lewat, ada tak perkataan yang di-type 2 kali dan sebagainya. Panduan untuk menulis rencana utama dengan berkesan, yang pertama pelajari cara menulis berita, buat bacaan awal untuk mengumpul maklumat, buat pemerhatian, gunakan perakam suara, jangan gentar untuk bertanya soalan, berhubung dengan setiap sumber, buat catatan sebaik dan sesegera mungkin, buat draft kasar dahulu, jangan menulis dengan berlebihan, alusi rencana yang tulis, terima kritikan penting dengan fikiran yang terbuka. Yang paling utama bila kita dah siap rencana kita, tulisan kita kena semak balik. Semak daripada tajuk. Sesuai atau tidak. Adakah tajuk kita menggambarkan keseluruhan rencana kita? Adakah tajuk kita dapat memberi bayangan tentang apa yang hendak disampaikan dalam penulisan kita, dalam rencana kita. Ataupun tajuk kita tak sesuai, ataupun tajuk kita tidak kena dan sebagainya. Kemudian kita lihat tajuk kita menarik ataupun tidak dan sebagainya. Kemudian baru kita pergi perenggan by perenggan. Sampailah ke akhirnya. Baik, ada apa-apa soalan? Awal lagi ni saya rasa kalau sempat kita boleh masuk berita sikit. Awal lagi. Ada apa-apa soalan? Ada yang baru masuk? Tak ada sekejap ya. Saya nak buka slide yang lagi satu. Kalau tak ada soalan saya nak tutup slide ni. Ini ada penulisan rencana. Kita boleh masuk sedikit tentang penulisan berita. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 20, 21, 22. 22 mana lagi 3 orang. Mana lagi 3 orang. Sekejap ya, saya cari slide sekejap. Mana lagi 3 orang masih lagi berhari raya ataupun mungkin juga dalam perjalanan untuk balik kampus ada yang dalam bas ke? Mana tahu ada dalam bas. Penulisan berita. Penulisan popular, rencana jadi berita. Kita masuk sikit. Berita. Ada yang puasa 6 hari ni, ada yang berpuasa hari ni. Di mana slide ni? Tak keluar pula. Ni ada yang berpuasa hari ni. Sama berpuasa. Okey, boleh nampak tak slide saya?
Nampak, sir. Okey, penulisan berita. Okey, penulisan popular ada 2, satu rencana, lagi satu adalah berita. Okey, kalau kita lihat daripada gambar-gambar ini, awak kenal ke siapa? Ustaz ni kenal ke siapa? Ni kapal api ni kenal ke siapa? Ni entah ni siapa pula ni kahwin, kenal ke? Okey, Anis kenapa left? Ngantuk ke? Mak Embong Mak Embong tu kan ayah dia. Mak Embong tu ayah dia lah. Mak Embong tu ayah dia tau. Memang Mak Embong ni, memang Mak Embong. Okey, secara tidak langsung dia menggambarkan apa, gambar-gambar ini menggambarkan popular lah, orang-orang yang popular dan sebagainya. Dan orang-orang ini disiarkan dalam surat khabar. Okey, secara tidak langsung kita nak mengingatlah, penulisan berita ni juga adalah salah satu penulisan popular. Okey, Mak Embong itu adalah ayah dia. Ini adalah Imam Mak Embong. Ini dapat anak dah. Okey, penulisan berita. Okey, baik. Kita lihat ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita, Okey, boleh nampak slide. Yang pertama adalah penting. Ciri-ciri berita adalah penting. Selalunya berita yang dipaparkan, berita yang disampaikan, dia berita yang kita tengok malam-malam dan sebagainya dalam TV, selalunya ada berita-berita yang penting. Yang tak penting tu akan disingkirkan. Okey, selalunya berita-berita yang penting. Okey, kemudian berita yang benar, bukan berita yang palsu. Kemudian cepat. Okey, berita sifatnya haruslah cepat. Okey, kita tak akan bercakap lagi tentang berita yang berlaku sebulan yang lalu dan sebagainya. Okey, surat khabar tak akan tulis berita yang berlaku sebulan yang lalu. Okey, penyampai berita di televisyen tidak akan menyampaikan berita yang berlaku sebulan yang lalu. Okey, sebaliknya habis-habis pun yang berlaku semalam contohnya. Okey, mungkin tak sempat dilaporkan lagi semalam jadi dibawa kepada hari ini contohnya. Okey, kemudian lengkap, siapa yang terlibat, bagaimana boleh berlaku, mengapa berlaku dan sebagainya. Kemudian bersifat objektif. Okey, laporan berita bersifat objektif. Okey. Sumber-sumber berita ada banyak. Ini adalah sumber-sumber berita, berita daripada berita, daripada pakar, pakar ni mungkin contohnya kita dapat satu berita tentang okey, awak tahu tak yang sebenarnya bukan YouTuber ke yang dipukul girlfriend dia tu sampai meninggal girlfriend dia tu kan. Okey. Jadi kadang-kadang kita nak tahu adakah mayat itu didera dan sebagainya jadi kita mendapatkan kepastian daripada pakar. Okey, daripada doktor itu sendiri jadi doktor itu yang melaporkan kalau tak silap saya dia melapor kat polis. Okey, sebab apa? Sebab dia melihat ada kecederaan dalaman dan sebagainya lah. Okey, jadi kadang-kadang kita mendapatkan berita daripada pakar dan sebagainya. Kemudian daripada polis. Sebab apa daripada polis? Sebab kebanyakan perkara yang berlaku harus dilaporkan kepada polis. Kecurian ke, even kematian ke apa kena buat laporan di balai polis dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Banyak benda lah apa saja yang berlaku harus dilaporkan kepada polis dan sebagainya. Jadi dekat balai polis tu ada macam-macam laporan. Kita nak tahu tentang apa. Kadang-kadang kalau awak baca berita, contohnya tentang ini pun selalu juga tentang antara artis-artis ni yang bergaduh lah suami isteri antara artis ni kan. Kadang-kadang wartawan ni dia nak dapatkan kesahihan, dia akan telefon balai polis. Encik betul ke ada ni berlakunya pergaduhan antara sekian-sekian dan sebagainya. Jadi polis pun kata, oh ya memang betul ada sebab kita ada laporan polis sekian-sekian dan sebagainya. Jadi dekat balai polis tu ada macam-macam laporan polis dan sebagainya.
Ianya merupakan juga sumber berita. Okey, kemudian juga adalah kalender. Kalender adalah sumber kepada tarikh-tarikh lah. Itu katakan kalender dekat sini. Okey, baik, dekat sini faham? Berita daripada berita. Dekat sini faham? Ini ada 15 slide je. Kalau dapat habiskan hari ni pun bagus juga. Kita pergi cepat sedikit. Mungkin nanti ada masa sikit, mungkin kita boleh buat ulang kaji sedikit. Okey ke semua? Ya Allah, tidur ke ni? Ngantuk ke? Baik, seterusnya prinsip berita haruslah tepat, keadilan, objektiviti. Ulang balik benda yang sama. 7 kategori nilai berita. Okey. Ini apabila kita membandingkan sama ada berita yang mana paling bernilai. Okey. Yang pertama, kesan. Okey. Kita melihat pada berita, kandungan berita itu adakah memberi impak kepada kita. Okey. Contohnya tentang kemerosakan ekonomi dan sebagainya. Kalau kita rasa berita itu memberi kesan kepada kita dan sebagainya, kita akan ambil maklum terhadap berita tersebut, ataupun kita akan simpan berita tersebut, ataupun kita akan bacalah. Kita tengok tajuk saja, apa ni menarik, dan kita rasa macam perlu ambil tahu, jadi kita akan baca. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kesan kepada kita kalau kita tak baca dan sebagainya. Okey. Kemudian dari segi masa, okey. Kalau benda itu berlaku baru saja berlaku, jadi berita itu lebih bernilai pada berita yang telah lama berlaku. Okey, kemudian terkenal mungkin dari segi tempat, ataupun dari segi individu yang terlibat dan sebagainya. Okey, jadi berita itu lebih bernilai. Okey, contohnya antara berita antara artis popular A dengan artis sendu B. Okey, jadi artis A ni lebih popular berbanding artis B. Okey, secara tidak langsung ramai akan tertarik untuk membaca tentang berita artis A. Okey, itu yang dikatakan dengan terkenal tu. Okey, jadi nilai berita artis A itu adalah lebih bernilai pada berita tentang artis B yang sendu tu. Okey, itu contohnya. Okey, kemudian dari segi jarak. Okey, mungkin kejadian berlaku dekat dengan kawasan kita. Jadi kita akan lebih rasa tertarik untuk baca berita tersebut. Okey, contohnya tentang apa? Tentang kemunculan pocong. Kemunculan pocong berhari-hari di kampung A contohnya. Dan kampung A itu sebenarnya berada di sebelah kampung B, dan kita tinggal di kampung B. Okey, secara tidak langsung kita akan memberi perhatian kepada berita tersebut. Okey, berbanding orang yang berada di bandar Z contohnya yang jauh daripada kampung A. Okey, so dia tak akan ambil tahulah tentang berita tersebut, ataupun dia sekadar membaca sahaja. Okey, bagi dia berita itu tidak memberi apa-apa nilai kepada dia. Okey, jadi kepada yang berduduk berdekatan dengan kampung A, dia akan merasakan berita itu sangat bernilai kepada dia. Okey, kemudian dari segi konflik, okey, kita akan lihat bagaimana berita yang ada konflik yang pelbagai, ahli politik bergaduh dan sebagainya berbanding dengan berita yang biasa-biasa tak ada konflik dan sebagainya. Berita tentang apa? Berita tentang berita tentang apa berita tentang pokok yang ditebang contohnya, pokok yang ditebang. Okey, jadi berita itu biasa sajalah kita baca, pokok ini dah ditebang, okey, habislah matilah pokok tu. Okey, berbanding dengan berita tentang pergaduhan antara ahli politik dan sebagainya, dan ahli politik itu mungkin kita kenal dan sebagainya, ataupun orang yang kita undi masa pilihan raya dan sebagainya. Okey, secara langsung berita itu lebih bernilai. Okey, ataupun kita tak suka ahli politik tersebut, jadi kerana konflik yang dicetuskan, berita itu akan menjadi sangat menarik. Okey, kita akan bahaskan orang tua pun bergaduh lagi, macam budak-budak dan sebagainya. Okey, kita akan beri perhatian kepada berita tersebut. Okey, kemudian kalau ada peristiwa yang pelik. Okey, peristiwa yang pelik contohnya contohnya apa contohnya penemuan ikan duyung contohnya, penemuan ikan duyung di perairan Terengganu contohnya, ada 2-3 ekor ke 2-3 orang ikan duyung di perairan Terengganu contohnya. Okey, peliklah. Kita rasakan, kita fikir ikan duyung ini adalah sesuatu yang fantasi. Okey, sesuatu yang tak hidup, tak logik dan sebagainya. Tiba-tiba ada penemuan pula ikan duyung dekat perairan Terengganu. Lepas tu ada 3 pula tu, bukan 1 tetapi ada 3.
Okey, peristiwa ni pelik lah. Okey, jadi kita akan macam, biar betul kita akan cepat-cepat nak baca cerita tersebut kita nak tahu betul ataupun tidak dia kat mana dan sebagainya bagaimana boleh dijumpai dan sebagainya. Okey, kemudian terkini, okey, ini bergantung juga pada masa macam juga masa tadi apabila berita itu baru dilaporkan baru berlaku dan sebagainya, berita itu akan lebih bernilai berbanding berita-berita yang telah lama dilaporkan. Okey, baik. Dekat sini faham? Dekat sini faham? 7 kategori nilai berita faham? Faham ke? Okey, faham. Senyap je Kenyang makan ketupat ke? Okey, struktur berita struktur berita ada dua satu struktur piramid terbalik. Okey, awak bayangkan piramid tetapi terbalik apabila piramid tu terbalik benda yang besar, ruang yang besar tu akan berada di atas ruang yang kecil akan berada di bawah. Okey, awak boleh bayangkan piramid terbalik kemudian ada lagi satu jam pasir. Okey, ini adalah bentuk piramid terbalik. Okey, dia dah terbalik ruang yang kecil ni berada di bawah, ruang yang besar berada di atas. Okey, jadi ini adalah strukturnya bagaimana kita nak tulis berita. Okey, kita akan bercerita tentang perkara yang paling penting dahulu, barulah pergi kepada perkara yang tak penting-penting. Okey, barulah pergi kepada perkara yang general. Okey, ini adalah struktur penulisan berita. Okey, bentuk jam pasir pula, bentuk laporan berita yang biasa digunakan untuk melaporkan laporan di mahkamah, laporan polis dan laporan kebakaran. Penulis menggunakan bentuk ini menguatkan berita utama dan perenggan-perenggan awal berita. Perenggan tulis mengikut urutan kepentingan peristiwa. Penulis menggunakan perenggan transisi untuk menunjukkan urutan peristiwa yang betul. Okey. Contoh perenggan transisi. Menurut penandung van KK375, mangsa tidak dapat mengawal kenderaannya lalu melanggar lori minyak yang datang daripada arah yang bertentangan. Lori minyak tersebut kemudian yang merempuh bas kilang yang dipandunya. Sebab perenggan transisi ini peristiwa tersebut diberitakan mengikut urutan masa. Menurut penandung VKK375, mangsa tidak dapat mengawal kenderaannya lalu melanggar lori minyak yang datang daripada arah yang bertentangan. Okey, dekat sini dia bercakap tentang ada dua ayat Dua ayat Jadi transisi akan berlaku dekat sini. Okey, transisi dekat sini awak nampak tak anak panah saya cursor saya nampak tak? Transisi ni berlaku dekat sini. Okey, mula-mula dia bercakap menurut pemandu van sebagai saksi dia bercerita mangsa tidak dapat mengawal kenderaan lalu melanggar lori minyak. Okey, selepas itu baru dia bercerita tentang urutan peristiwa tersebut lori minyak tersebut kemudiannya merempuh bas kilang yang dipandunya. Okey, barulah urutan daripada peristiwa tersebut lori minyak tersebut merempuh bas kilang yang dipandunya. Okey, transisinya dekat sini. Okey. Okey, yang ni faham? Nanti baca balik slide-slide ni, baca jangan tak baca. Okey, jam pasir yang ada bentuk transisi ada bentuk transisi, kemudian jam pasir ini dia ada macam suatu penceritaan. Okey, dia ada suatu bentuk penceritaan. Okey, kita tengok contoh ini Jitra hasil seorang polis bantuan warga Thailand untuk berkunjung ke wad di Changdun setiap minggu tidak kesampaian apabila motosikal yang tunggannya bertembung dengan sebuah kereta dalam perjalanan ke wad tersebut. Inton, 38 berasal dari Danau, selatan Thailand, terbunuh di tempat kejadian apabila motosikalnya bertembung dengan sebuah kereta Proton Saga dari arah bertentangan di kilometer 6.9 Lebuh Raya Bukit Kayu Hitam, Changdun, jam 8.40 malam kemarin. Kemudian Ketua Polis Daerah Kubang Pasu berkata, mangsa dalam perjalanan ke Changdun dari Bukit Kayu Hitam dan buat pusingan U di pembagi jalan apabila motosikalnya dirempuh kereta dari arah yang bertentangan. Okey, awak tengok dekat sini dia ada macam suatu bentuk penceritaan. Okey, dah berlaku transisi dekat sini. Okey. Kekuatan laporan bentuk berita bentuk jam pasir peristiwa penting diutamakan dalam cerita, penulis boleh menggunakan teknik penceritaan. Okey, jam pasir dia ada teknik penceritaan macam tadi dia cerita
orang Siam tu nak pergi mana? Dia pergi sembahyang lah, pergi Wat. Orang Siam ni dia ada satu macam kuil ke apa Wat ni. Wat ni tempat dia sembahyang lah, orang Siam pergi. Dekat Kedah ni banyak jugalah Wat ni. Sebab ramai masyarakat Siam dekat Kedah ni. Dekat Alor Setar tu ada satu Wat tu sangat besar. Okey. Kalau orang Alor Setar tahulah. Maklumat penting diulang dalam penceritaan dan boleh pembaca menghayati berita tersebut. Laporan bentuk ini lebih seimbang. Minat pembaca dikekalkan dengan lebih lama. Sebab apa minat pembaca? Sebab ada penceritaan. Macam kita lah, kita bila ada orang bercerita kita melangut dengar. Sebab kita suka. Begitu juga dengan berita bentuk jam pasir. Dia ada bentuk penceritaan, secara tidak langsung dia dapat menarik minat pembaca untuk kekal lebih lama. Okay? Bentuk ini menghalang editor daripada menyusun bahagian penutupnya. Okay? Dekat bahagian penutup lah, dekat cerita lah maksudnya. Sebab editor tak tahu. Okay? Yang tahu hanyalah wartawan. Okay? Jadi wartawan tahu. Jadi wartawan pun cerita apa yang dia dapat, cerita daripada ketua polis tersebut dan sebagainya. Okay? Tiba-tiba editor nak tukar kat sini, tak adalah, tak boleh lah. Sebab editor tak tahu apa-apa pun. Okay? Ciri-ciri penyelesaian laporan berita yang berkesan pada perkataan yang tepat, bahasa yang jelas, penggunaan perkataan yang konkret. Okay? Maksudnya perkataan yang macam kadang-kadang tu ada perkataan yang ada maksud yang banyak contohnya. Okay? Jadi pilih perkataan yang mungkin terus menjurus kepada maksud tersebut saja. Itu yang katakan dengan perkataan yang konkret. Okay? Secara tidak langsung, bila kita baca kita dah faham dah. Okay, memang betul perkataan ini membawa maksud ini, sekian-sekian dan sebagainya. Bahasa yang meninggalkan kesan kepada emosi dan khalayak, kemudian bahasa kiasan. Okay? Walaupun berita boleh juga kita menggunakan bahasa kiasan. Okay? Pisang bertanduk 2 kali ke apa ke. Kadang-kadang kita boleh guna juga. Kalau kita baca macam kadang-kadang berita sukan pun ada juga. Tak nak pisang berbuah 2 kali. Maksudnya tak nak kalah 2 kali. Tak nak kalah lagi selepas ni. Asyik-asyik kalah saja. Okay? Jadi mungkin ada wartawan yang menggunakan bahasa kiasan dan sebagainya. Okay? Tetapi tak boleh banyak, tak boleh lebih-lebih. Okay? Tak boleh nak berlenggok-lenggok bahasa dalam penulisan berita tersebut. Okay? Mungkin cukup sekadar pilih satu peribahasa saja. Okay? Nak menyedapkan berita tersebut. Okay? Kriteria berita, prosedur terjemahan, nilai berita, penyampaian berita. Ulang baliklah benda-benda macam ni. Prosedur terjemahan bagaimana dengan nilai berita, kita pergi pada 7 nilai berita tadi yang disebutkan sebentar tadi. Kemudian dari segi penyampaian berita bagaimana, okay? Harus ada tone yang tersendiri. Dari segi penulisannya, kena lengkapkan 5W1H dan sebagainya. Okay? Bagaimana kita nak memahami sesuatu berita yang kita baca? Yang pertama, baca judul teks berita. Okay? Oleh kerana berita ini adalah sesuatu laporan ringkas, kemudian kadang-kadang kita baca tajuk, kita dah tahu dah, okay, berita ni tentang apa, tentang kemalangan dan sebagainya. Okay, sebab dia straight forward kan. Okay, dia terus secara direct saja. Kalau kita baca tajuk pun kita dah tahu dah kandungan berita tu tentang apa. Okay, ataupun kita tengok gambar. Okay, kemalangan sekian-sekian dan sebagainya. Kita malas nak baca kandungan berita tersebut, kita lihat gambar saja. Ada gambar antara van dan juga kereta. Secara tidak langsung kita tahu ada pertembungan kenderaan antara kereta dan van di jalan raya sebelum musim perayaan dan sebagainya. Lalu tercetus kemalangan dan sebagainya. Okay. Kemudian membaca teras berita saja. Okay. Maksudnya membaca perenggan awal saja, perenggan atas saja, perenggan pertama saja. Secara tidak langsung kita dah tahu dah berita tersebut tentang apa tanpa kita baca kandungan berita itu sampai habis. Okay. Seterusnya membaca berita secara keseluruhannya daripada awal hingga akhir. Okay. Kemudian menemukan isi berita dengan mengajukan pertanyaan 5W1H. Okay. Ini macam kalau kita rajin. Kalau kita rajin, kita ada banyak masa. Kita cari pula. Okay. Siapa yang terlibat? Kita pun cari dalam berita tersebut, kita highlightkan, kita bulatkan. Bagaimana berlaku? Kita cari dalam kandungan berita tu. Mengapa berlaku? Bila berlaku dan sebagainya. Okay. Tapi janganlah kita buat macam tu, buang masa. Lebih baik kita baca saja. Kemudian merangkai jawapan. Okay. Kenapa kemalangan ini berlaku? Okay, kita baca balik berita tu. Oh, kemalangan ini berlaku kerana sekian-sekian dan sebagainya. Okay. Merangkai jawapan. Kita tanya, kita jawab sini. 5W1H. Lebih kurang juga dengan yang atas. Kemudian menyimpulkan menjadi isi berita. Kita baca daripada tajuk sampai habis berita tersebut.
kemudian kita menyimpulkan, okey, berita ini tentang kejadian sekian-sekian dan sebagainya. Okey, jadi apabila kita dapat menyimpulkan berita tersebut secara tidak langsung, kita fahamlah tentang berita tersebut. Okey, contoh kita baca buku. Okey, kita baca buku sampai habis. Jadi apabila kita boleh bercerita balik tentang buku tersebut, bermaksud kita memahami kandungan isi buku tersebut. Okey, baik. Setakat ni ada apa-apa soalan? Faham? Jelas? Sakit tekak pula dah. Faham? Jelas? Senyap je hari ni yang. Jelas? Kita dapat cover 2 topik hari ni. Lega. Okey, dapat cover 2 topik hari ni. Baik. Saya nak tanya kita present minggu depan boleh ke bercerita kanak-kanak ni? Kita present minggu depan, boleh tak? Dah siap ke belum buku cerita kanak-kanak? Jangan lama sangat. Nanti tugasan kedua tak buat, tugasan ketiga pula tak buat. Kita present minggu depan boleh? Boleh tak? Kita present minggu depan, boleh ke tak boleh? Sir, Ya. nanti tu satu hari berapa orang present? Susah juga kita nak agak berapa hari seorang berapa hari. Dia ikut angin saya juga kalau saya jadi harimau hari tu ataupun saya jadi singa, mungkin kadang-kadang tu 2-3 orang je satu hari. Okey? Kemudian kadang tu kita boleh target 5-6 boleh kot. 5-6 orang boleh kot satu hari. Okey? Tetapi kalau awak boleh sampaikannya dengan cepat lagi bagus. Cuba awak try dalam seorang dalam 6-7 minit saja seorang. Okey? Janganlah baca buku cerita tu pada suatu hari sekian-sekian. Dah nak kena dengar pula dah. Buku surat sebelah pula sekian-sekian dan sebagainya. Okey? Cuba jadikan satu persembahan awak menyampaikan ataupun awak menonjolkan buku cerita awak tu dengan satu gaya yang matang, minimalis, dan menarik. Tetapi yang harus dipresentkan bukanlah PowerPoint tetapi harus dipresentkan tu buku cerita itu sendirilah. Buku cerita yang siap, dah lengkap siap dah daripada awal sampai akhir. Okey, tetapi apabila awak nak present tu janganlah baca buku cerita tersebut. Okey, kita cuba target seorang dalam 6-7 minit. Okey, boleh minggu hadapan ada yang tak siap lagi ke buku cerita? Ada yang tak siap lagi? Ini kawan awak ada yang tak masuk ni saya rasa. Jadi kalau awak sedar kawan awak tak masuk, nanti bagi tahu dekat kawan awak, kita akan present buku cerita pada minggu hadapan. Okey. Lagi ada apa-apa lagi soalan? Paija bagaimana berhari raya? Saya tengok ada kafe tak buka Sepatut buka dah kan kafe? Enggak buka lagi sir. Enggak buka juga. Masak Maggi. Masak Maggi. Iya sir. Bisa apa bang? Yang nama present tu kan dia ikut macam mana dia siapa pertama. Okey. Nama present tu ikut suka. Nanti saya akan tanyalah siapa nak present dulu. Nanti awak senaraikanlah nama awak dalam group. Okey. Siapa nak present dulu tulislah. Kita buat senarai. Nanti saya ikut senarai tu je. Okey. Okey sir. Lagi ada apa-apa lagi soalan? Apa ni Grand dah buka ke belum? Cafe Grand dah buka ke belum? Lama tak merasa ayam penyet dia. Ayam penyet kakak tu. Tak buka lagi ke Grand? Ya Allah tak buka lagi. Nasiblah saya tak beli. Tapi lagi mall sekejap nak cari apa nak pergi print. Nak pergi photo state sekejap. Mall dah buka ke belum mall? Mall tak buka juga ke? Lah belum lagi. Mall buka tak kedai photo state? Sehari pergi-pergi pula tak buka pula. Jauh pergi mall tu. Tidak pastilah sir, tapi mungkin tutup lagi. Masih lagi. Tutup lagi ya? Iya mungkin. Sepatut dah buka kan. Saya tengok SAC post hari tu sepatut dah buka dah mall. Kemudian ada beberapa kafe emas je yang buka kot. Tak tengok lagi sir. Tak tengok lagi. Okay. Oh Fakir dah balik ni ke? Kafe emas je yang buka. Betul saya dengar kafe emas je yang buka. Tapi kena berebut lah. Semua pergi talah kafe emas kan. Kena pergi awal. Okey.
Baik, ada apa-apa lagi soalan? Tak ada dah? Kalau tak ada boleh kita tamatkan kelas untuk hari ini. Okey. Jadi tugasan buku kita present minggu depan, yang mana tak siap tu siapkan cepat, Kemudian tugasan kedua dah boleh run dah boleh mula dah tugasan kedua, Kita dah masuk minggu ke-6 dah ni, Kita dah masuk hampir separuh daripada pengajian kita, Kemudian kita nak kejar tugasan ketiga lagi. Kemudian kita nak study untuk kuis lagi, dah ada kuis ada berapa? Kuis ada 1, nak kuis, kemudian kita nak kejar untuk latihan lagi, Ada banyak benda lagi. Okey. Baik, kalau tak ada apa-apa saya tamatkan kelas untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 20, 21. Sir, Ya. minta scan sir. Siapa tak naik pula nama? Hafiz. Hafiz. Okey. Hafiz dah balik kampus ke belum? Belum.